ini akan dibawakan oleh Dr. Fauziah binti Ani. Dengan latar belakang pendidikan, beliau adalah doktor filsafat PhD dalam bidang pembangunan community di University Putra Malaysia. Kemudian beliau juga adalah sarjana sains sosial di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kemudian sarjana muda sains politik di Universiti Kebangsaan Malaysia. Bidang kepakaran beliau adalah community based organization, community leadership, community economic empowerment, asset-based community, and voting behavior. Kemudian pengalaman bekerja beliau adalah sebagai pensarah kanan di Pusat Pengajian Umum dan Kurikulum, kemudian sebagai Ketua Panel Sains Sosial, Ketua Jabatan Sains Sosial di Pusat Pengajian Umum dan Kurikulum, kemudian Timbalan Pengarah Institut Transformasi Sosial dan Pembangunan Wilayah atau Transform. Penghargaan atau prestasi yang sudah dicapai beliau yaitu Anugerah Hikmat Cemerlang pada tahun 2011, 2016, dan 2020. Kemudian Anugerah Hikmat Jasa Bakti pada tahun 2017. Kemudian Ketua Penyelidik dan Penyelidik untuk 15 Geran Penyelidikan. Ketua Perunding dan Perunding untuk lebih dari 10 proyek perundingan, Timbalan Setiausaha bagi Pertumbuhan, Perancangan, dan Pembangunan Komuniti Malaysia, serta ahli jawatan kuasa pemandu atau steering komite bagi Jurnal Yayasan Dakwah Malaysia. Demikian biodata dari pembicara kita kali ini, yaitu Dr. Fauziah binti Ani. Kepada Ibu Dr. Fauziah binti Ani, kami persilakan untuk menyampaikan presentasinya. Silakan Ibu. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum tu saya nak share dulu lah saya punya slide. Sekejap, sebentar. Halo. Saya tidak boleh share apa ya? Okey, boleh, insyaAllah. Okey, nampak tak slide-nya? Ya, nampak Bu. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fauziah binti Ani. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Bapak Moderator iaitu Dr. Hidayana dan juga jutaan terima kasih juga saya ucapkan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnes kerana mengorganiskan event ini untuk kami daripada Universiti Muslim Malaysia berkongsi tentang research method. Saya fikir masa mungkin sangat terhad untuk saya. Jadi saya cuba sedaya upaya untuk meringkaskan kalau boleh ringkas sebab slide ni sudah tersedia kan. Okey, jadi saya harap pelajar-pelajar semua mungkin boleh menunggu dalam sedikit masa lagi untuk saya sharing berkaitan dengan teknik persampalan ataupun sampling technique and data collection. Okay. Jadi tajuk yang saya pilih ni memang untuk saya present hari ini adalah sampling technique and data collection. Jadi sampling technique ni dia sebenarnya dia merupakan satu prosedur yang perlu kita lakukan, yang memang wajib kita lakukan sebelum kita melakukan data collection. Jadi ini bermaksud penyelidik memang perlu merangka ataupun merangka sampel design sebelum pengumpulan data ataupun data collection yang dibuat dengan baik. Jadi dia penting untuk kita memilih teknik persampalan yang betul sebab teknik sebab sekiranya kita pilih teknik persampalan yang betul, jadi jumlah kita akan dapat menghasilkan dapatan kajian yang accurate. Selain daripada teknik yang betul, jumlah sampel pun kena betul.
untuk kita dapatkan kajian accurate. Sebab itu pada saya, untuk pelajar-pelajar sama ada S1, S2 atau S3, sampling teknik ni perlu dikuasai dan kita kena belajar. Maknanya kalau kita tidak menguasai yang ini, kita bimbang, kita finding tadi tidak accurate dan kesimpulan kita buat sebenarnya tidak tepat. Jadi ini pada saya di dalam pendidikan metod dalam penyelidikan ataupun penelitian dalam bahasa Indonesia ya. Jadi ini proses yang wajib dilakukan. Kita tidak boleh skip, ataupun kita just mengambil teknik-teknik yang kita rasa kita tahu saja. Sedangkan apa yang kita tahu tidak semestinya yang kita tahu itu mungkin tidak betul. Perlu belajar tentang teknik persimpanan yang betul. Jadi sebelum untuk saya mengulaskan lebih lanjut tentang teknik persimpanan, jadi izinkan saya jelaskan dulu apa yang dimaksudkan dengan population dan juga sampel. Apa yang dimaksudkan dengan population dan apa yang dimaksudkan dengan sampel. Tetapi sebelum kita mendefinisikan ataupun kita membincangkan perbezaan di antara dan sampel, iaitu dua term yang sangat penting dalam kita menentukan teknik yang sesuai. Jadi kita perlu tahu dulu konsep yang asas lagi itu apakah unit analisis kajian kita. Itu perkara yang kita kena faham dahulu sebelum kita go to population and sample. Unit analisis kita apa? Unit analisis itu adalah yang kita nak kaji. Sama ada yang kita nak kaji itu, yang kita nak teliti itu merupakan individu, orang, ataupun yang kita nak kaji itu adalah merupakan organisasi ataupun perkumpulan. Jadi itu kita tentukan. Kita kena dahulu sebelum kita pergi kepada teknik pemilihan, teknik persampalan yang sesuai. So jadi macam contoh saya bagilah masa saya buat S3 dahulu kan, masa saya nak mula kita berjumpa dengan supervisor kita dan first thing ataupun perkara pertama yang supervisor saya tanya, Fauzia nak gunakan gunakan unit analisis apa untuk kajian kamu. Jadi masa itu kita pun macam masih blur lagi kan, sebab kita baru lagi untuk belajar. Jadi saya mengatakan bahawa dalam kajian saya pula berkaitan dengan women empowerment group, iaitu informal women empowerment group. Saya kajian dengan ekonomi. Jadi saya bimbang sama ada saya nak mengkaji organisasinya ke, sebab dia group kan, nak kaji organisasinya ataupun nak kaji individu. Saya decide. Kalau kita tidak decide daripada awal, kita bimbang, kita punya kajian nanti dia akan melompat sana, melompat sini kan, dia tidak spesifik dan tidak fokus. Jadi perlu tentukan. Jadi untuk perbincangan ini saya menggunakan kita punya analisis ialah individu. Okey. So itu. So berbalik pada population tadi versus sample tadi. So apa yang dimaksudkan dengan population? So kalau kita tengok di sini, population ialah recording in progress. So apa itu population? Population ni semua individu, maknanya semua individu dalam kelompok kajian, dan manakala sampling ataupun sampel pula adalah individu yang menjadi wakil kepada populasi. Maksudnya representatif. Maknanya individu, mungkin kalau kita bagi contoh lagi mudah tu, kita bagi contoh kajian yang mana kita nak mengkaji tentang kecerdasan atau emotion intelligence di kalangan pelajar-pelajar di Universitas Pakuan. Kan itu population. Tapi bila kita nak memilih sampel, kita hanya mengambil pelajar daripada Fakulti Ekonomi dan Bisnes saja. Contohnya begitu. Jadi di sini semua pelajar di fakultas tersebut, kalau kita kata di universiti tersebut adalah merupakan population, manakala fakulti tersebut merupakan sampel. Jadi per sampel itu pun kita mempunyai teknik ataupun cara kita nak pilih. Jadi untuk
untuk proses untuk memilih beberapa pelajar tadi daripada fakultas tadi ataupun unit untuk maka dinamakan persampalan iaitu sampling. Manakala proses untuk membuat rumusan terhadap populasi selepas kita analisis data. Maknanya selalunya kita akan buat conclusion terhadap populasi selepas analisis data disebut sebagai generalisasi. Jadi sampel yang kita pilih itu mesti boleh digeneralisekan atau boleh kan. Jadi akan skip banyak sebab slide ni pun panjang. Jadi kalau kita tengok dalam slide kalau dikatakan sebagai sampling method ni dia mempunyai dua lah jadi persampalan utama. Jadi persampalan utama ni iaitu probability sampling method dan juga non-probability sampling method. Okay? So apa yang dimaksud dengan probability sampling method? Jadi dia merupakan kelompok utama. Di bawah probability sampling method pula dia ada lagi dia punya teknik-teknik dia seperti simple random sampling, kemudian cluster sampling, systematic sampling dan juga stratified sampling. So manakala non-probability sampling method pula di bawahnya terdapat teknik-teknik yang tertentu iaitu convenience sampling, kemudian judgmental ataupun purposive sampling ataupun snowball sampling dan juga kota sampling. Kita patah balik dan kita bincang secara mendalam berkaitan dengan probability sampling. So kalau kita tengok dia ada perbezaan sebenarnya di antara probability sampling dan juga non-probability sampling. Probability sampling yang susah nak sebut kan. Tapi kalau dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai persampalan kebarangkalian. Maksudnya barangkali terpilih. Maknanya population tu dia mempunyai peluang yang sama untuk dipilih. Kalau kita ada 1,000 atau 1,000 individu atau 1,000 population tadi, 1,000 itu mempunyai chance untuk dipilih. Itu dia punya kekuatan kepada teknik probability sampling. Jadi kelebihan probability sampling ini kelebihan teknik probability sampling ini dia merupakan teknik persampalan yang kita boleh generalisasikan kepada populasi kajian. Maksudnya, sampel yang kita pilih itu boleh digeneraliskan. Maknanya boleh diwakilkan kepada populasi walaupun sampel itu memang tidak sebanyak populasi. Contoh mungkin population kita ada 1,000 tapi dengan menggunakan teknik, dengan menggunakan kiraan yang tepat, kita hanya memerlukan 250 sahaja sampel. Dan 250 sampel itu dia mewakili population yang sebanyak 1,000 so satu lagi non-probability sampling dia punya ciri-cirinya dia dipilih secara random dalam populasi. Maknanya teknik memang again dengan teknik non-probability. Probability kita menggunakan secara rawak ataupun secara random. Yang maknanya macam saya kata tadi, kalau kita ada 1,000 orang population, 1,000 populasi, individu population tu, maknanya setiap dia itu mempunyai, kita akan pilih secara rawak. Jadi secara rawak menggambarkan maknanya setiap individu dalam population itu mempunyai peluang untuk dipilih sebagai sampel. Itu maksud non-probability sampling dia punya definisinya. Macam non-probability sampling ni pula non-probability sampling ni pula di mana dia adalah dengan probability di mana dia tidak boleh digeneralisasikan. Maknanya bila kita kaji yang itu, dia tidak boleh orang kata diwakili, tidak boleh mewakili population. Dan ini bermaksud juga sampel yang dipilih ni adalah tidak dipilih secara random. Maknanya kita tidak pilih secara rawak. Dan kalau kita ada 1,000 responden, maknanya setiapnya itu tidak mempunyai kebarangkalian, tidak mempunyai peluang untuk dipilih. Sebab kadang-kadang bila non-probability ini kita pilih dia mungkin berdasarkan tujuan-tujuan yang tertentu. Okey? So saya ni dah terlaju. Okay, so ini salah satunya lah. Dan salah satu teknik di bawah probability sampling ialah simple random sampling.
kalau kita tengok nama teknik pun kita boleh faham kan bahawa cara ataupun teknik yang digunakan untuk memilih memilih sampel ini adalah mudah sangat dipilih, kan? Tapi dia still lagi menggunakan secara random. Okey, bagi memastikan untuk kaedah ini, kalau kita tengok simple random sampling ni, kita boleh gunakan dalam kajian yang mana kajian itu menggunakan populasi yang sama. Maknanya dia mempunyai ciri-ciri yang sama, ataupun dalam kata lain dia homogen. Homogen ni dia memiliki ciri-ciri yang sama. Contoh saya bagi contoh yang mudah adalah kajian yang saya buat lah. Contoh saya mengkaji tentang community based organization. Tapi CBO saya ini adalah memfokuskan kepada wanita. Dan perkumpulan CBO tu, dia punya women group tu memang merata-rata ada dekat Malaysia kan. Jadi saya nak kaji, saya just fokus kepada tentu sebab dia homogen. Jadi bagi memastikan semua unit ataupun semua individu yang dipilih dalam populasi itu mempunyai peluang yang sama rata, maka jadi kita ada kaedah dia, ada cara dia untuk kita pilih dengan menggunakan teknik dia. Dan salah satu teknik yang kita guna, orang kata salah satu cara yang kita guna untuk memilih sampel secara simple random ni, salah satunya biasa saya rasa guna. Saya rasa mungkin kalau Pak Hediana pun dia selalu guna kat ni mungkin. Iaitu dengan fishbone draw. Maknanya fishbone draw ni mungkin orang tak berapa familiar dengan perkataan ni. Fishbone draw ni yang mana kita buat macam seolah-olah cabutan bertuah. Kan? Saya di Indonesia saya tak tahu cabutan bertuah itu apa. Maknanya kalau kita ada majlis kan, contohnya family day kan, mungkin ada disediakan hadiah-hadiah tu kan. Hadiah-hadiah tu semua orang berpeluang untuk dapat hadiah itu. Tapi untuk mendapat peluang itu kita perlu cabut nombor. Kan? Dan nombor itu dicabut yang terpilih itu yang dapat hadiah. Contohnya disediakan TV plasma kan, untuk nombor itu maksud cabutan bertuah. Tapi patah baliklah pada saya punya contoh tadi kan, teknik kaedah di fishbone draw tadi, dia begini cara dia. Kita simple random sampling ni ataupun probability ni memang dia kena ada list ataupun senarai responden tadi ataupun senarai population tadi, dia perlu ada. Dan senarai tersebut itu nanti penyelidik ataupun pelajar yang buat kajian kan, dia akan menomborkan setiap nama tu. Kan, dia menomborkan setiap individu, kemudian ditulis dalam selai kertas kecil dan kertas itu digulung. Kan, sehinggalah kalau katakan dalam penyelidikan ini, dalam penelitian ini dia memerlukan 150 orang responden kan. Responden, jadi nombor-nombor itu bukan ikut responden tetapi dia mengikut jumlah population. Katakan population 1,000. Jadi dia perlu menandakan daripada 1 sehingga 1,000 lah dia memerlukan helai kertas begitu. Digulung kemudian dimasukkan di dalam suatu bekas ataupun dalam kotak kan. Kemudian kita gaulkan. Saya tak tahu dalam bahasa Indonesia tu gaul itu apa kan. Kita gaulkan, kemudian penyelidik itu akan take out atau pick up satu-satu. Dan yang diambil tu, maknanya sampel ataupun kertas yang diambil tu, itulah merupakan sampel yang terpilih untuk dikaji. Jadi dan proses ini akan dilakukan sehinggalah orang kata jumlah sampel tercapai. Maknanya kalau katakan population 1,000 dia memerlukan 250, jadi dia akan ambil 250 di dalam study. Okay? Itu dia pilih saya. Maknanya kat sini menunjukkan bahawa setiap list ataupun setiap individu tu mempunyai peluang yang sama. Peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. So itu cara yang saya rasa kebanyakan penyelidik, kebanyakan dosen yang nak buat 3 KS2 begitu kan. Tapi ada cara lain. Ini untuk orang kata version digital sekarang ni kan. Dia tak menggunakan itu, mungkin dia menggunakan cara lain yang mana dia kan nombor rawak. Nombor rawak ni kita mudah dapat di dalam internet. Yang itu saya tak pastilah bagaimana cara buat dia. Mungkin pelajar-pelajar, sekali pelajar ni kebanyakannya pelajar yang celik IT kan. Jadi dia boleh Google dan dia tengok bagaimana nak memilih sampel menggunakan kaedah nombor rawak di dalam internet. Okey, yang kedua ialah
Okey, ini contoh dia lah. Kalau kita tengok macam saya kata tadi, simple random dia memang memerlukan list. Jadi kalau tidak ada list, memang sukarlah, mana dia kena guna teknik yang lain. Okay. So yang kedua ni adalah stratified random sampling. Jadi stratified random sampling ni kalau dalam bahasa Melayu dipanggil rawak berlapis. Sebab kita akan stratified mengikut ciri dia. Jadi stratified random sampling ni dia sesuai pada populasi yang heterogen. Heterogen ni apa? Homogen ni yang sama ciri-ciri dia kan. Tapi kalau yang heterogen ni dia tidak memiliki yang sama. Kan? Dia ada yang berlain peringkat umurnya, berlainan gendernya, ada lelaki perempuan, mungkin ada yang transgender, kan macam mana? Sebagai kaum dan sebagainya lah. Itu yang maksudkan ciri-ciri yang heterogen. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh penyelidik dengan menggunakan teknik ini, dia kena mengikut, orang kata klasterkan, mengikut dilapiskan, dia stratifiedkan mengikut ciri-ciri yang berbeza. Katakanlah dalam kajian itu, penyelidik dia nak tahu tentang jumlah jantina ataupun gender kan dalam kajian tu. Dan dia akan letak pada lapis pertama mungkin. Dan kemudian pada lapis kedua dia letakkan pula daripada segi kaum ataupun etnik. Dan ketiga mungkin lapis ketiga dia memilih pada tahap pendidikan pula. Jadi dia sebegitu. Kemudian dan setiap dia kategorikan sebegitu. Dan setiap kategori itu dan setiap kategori itu mempunyai sampel yang dipilih secara rawak. Okay. Dia akan setiap kategori itu kita akan pilih sampel, tetapi sampel itu dia pilih secara rawak. Maksudnya dia masih mengekalkan sampling random itu di dalam stratified. Saya bagi contoh mudah yang mungkin lebih jelas untuk orang kata teknik stratified. Kita buat kajian kita population sebanyak 1,400. Ya, tak kisahlah kajian apa-apa kan. Kalau kita nak spesifik nanti macam takut tersilap. Silap bagi contoh. So 1,400. Dan menurut kajian Morgan ni formula yang kita guna rujuk dia. Dan saya percaya kebanyakan orang memang kenal siapa kajian Morgan ni kan. Terutama sekali yang nak buat bisnes, selalu guna yang ni. So daripada berdasarkan formula yang dibuat oleh kita rujuk pada kajian Morgan, memerlukan 300 sahaja sampel. Kan, memerlukan 300 sampel. Tetapi dalam kajian ni kita nak tahu, dalam sampel tu kita nak pecahkan kepada ikut gender. Gender tu kita letakkan sebagai strata yang pertama. Kan? Daripada 300 tu kita hanya memilih 40% ataupun bersamaan dengan 120 orang lelaki. Dan manakala wanita tu kita hanya memilih 60% atau 150 orang perempuan. Okay? Itu kita dah dapat dah dia punya sampel dia. Jadi sampel 180 pun saya katakan tadi kita pilih secara rawak berdasarkan kepada senarai population yang ada pada kita. Dan daripada lelaki jantina ataupun gender tadi pula kita nak tahu tahap pendidik pula, iaitu kita letak kepada strata yang kedua. Okey, kita nak tentu tahap pendidikan sama ada yang ada degree, yang tidak ada degree. Okay, yang ada degree kita mensasarkan 70% dari 120 sampel lelaki tadi. 70% daripada sampel lelaki tadi bersamaan dengan 84. Dan yang tak ada degree 3% sama. Begitu juga dengan wanita, kita hanya memilih 170% ataupun 126 orang daripada 180 wanita, dan begitu juga yang tidak ada degree sebanyak 30% ataupun 54%. Jadi benda tu kalau katakan kita ada lagi strata, kita boleh buat lagi. Kita boleh buat mungkin level yang pertama tadi gender, level kedua kita melihat daripada qualification, dan mungkin gender ketiga tu pula daripada degree tadi kita pecahkan pula sama ada kita nak ambil pelajar yang dalam bidang engineering ataupun engineering pada lelaki dan juga pada perempuan. Itu kita yang tentukan dia punya level-level sejauh mana kita nak kaji, sejauh mana kita punya kajian ini menjawab ketika kajian.
Itu antara contoh je lah. Dia banyak sebenarnya contoh yang lain. Dan kalau nak simple macam gini lah. Contoh kalau kita tengok pekerja part time yang saya bagi ni. Dalam satu company ni ada 800 orang full time dan juga 200 orang part time. Dan daripada situ kita nak pilih sampel 100 saja. Jadi 100 tu kita nak pilih 100 tu kita nak pilih full time berapa. Kemudian part time berapa orang. Begitulah dia punya, ini simple punya certify, tapi kita rasa nak nak lagi mantap kan, mungkin kita lagi banyak certify yang kita okey, ini yang ketiga untuk jenis apa tadi, untuk jenis kajian ni lah mungkin yang tadi okey. So yang ketiga ni adalah cluster random sampling. Cluster sampling ni pada saya lah ramai yang lebih mungkin gemar mengkaji tentang artifact ni. Untuk cluster sampling ni dia selalunya digunakan dalam kajian yang menggunakan populasi yang banyak makna yang di mana dia punya population dia bertebaran satu negara. Contohnya contoh macam di Malaysia kan, macam saya nak kaji tentang perkumpulan wanita pekebun kecil kan. Perkumpulan wanita pekebun kecil di seluruh Malaysia ada kan. Di Johor ada, di sebelah selatan Malaysia ada, barat ada, timur ada dan juga di ada. Dan satu lagi dia punya ciri-ciri untuk cluster random sampling, dia tidak mempunyai senarai. Selalunya kalau kita tidak mempunyai senarai, kita pilih cluster random. Tapi kalau kita ada senarai, kita akan pilih stratified. Tapi apa pun yang kita nak pilih ni, dia berdasarkan juga kepada tujuan kajian kita nak buat. Jadi bukan kita kata semudah itulah. Kita sebab kita berdasarkan apa yang kita tahu je. Dan kita pilih. Seperti yang saya cakap tadi lah, semestinya apa yang kita tahu itu betul betul untuk digunakan ataupun sesuai untuk digunakan dalam kajian inilah. Okey, macam saya kata tadi cluster sampling ni dia sesuai untuk populasi yang berbeza kelompok geografi ataupun fungsi. Contohnya kalau kita nak kaji kelompok petani kelompok petani dia macam saya kata tadi lah, merata dia ada, tetapi kita mungkin boleh kelompokkan dia mengikut zon macam contoh saya ambil contoh zon kita ambil Malaysia lah, sebab Indonesia saya tak berapa main lagi dia punya demografi politik dia. Jadi macam di Malaysia di utara dia terdiri daripada negeri Perlis, Kedah kan. Jadi kita zonkan dia sebagai kita clusterkan dia sebagai zon utara. Kemudian di pantai timur Kelantan, Terengganu kan, Pahang. Kemudian di sebelah selatan Johor, Negeri Sembilan. Macam itulah maksud saya Jadi kita akan clusterkan sebegitu Okey, saya teruskan juga. Okey, untuk cluster sampling ni dia ada berbagai mungkin dia akan jadi sampai multi staging. Dia ada one stage sampling, dia ada two stage sampling dan juga multi stage sampling. Sampai kita akan dapat yang akhir tu nanti, sampel akhir tu nanti. Okey, so saya bagi contoh single stage cluster sampling. Kalau kita kat sini contoh saya namkan lah, kalau kita tengok dalam slide ni dia ada 5 kumpulan, tak tahu lelaki perempuan. Saya anggaplah sebagai 5 perkumpulan. Okey, untuk stage cluster sampling ni yang first single stage ni, dia kita daripada 5 kumpulan tu kita memilih kluster 1, kluster 4 dan kluster berapa tak nampak kan, 3 kluster saja. Jadi dalam setiap kluster tu dia ada individu ataupun dia ada dia punya ahli-ahli dia. Untuk single stage ni kita ambil semua ahli. Kalau katakan dalam satu grup dalam satu kluster tu ada 6 orang, kita ambil semua 6 sekali. Kalau dalam kluster kluster 4 ada 3 orang, kita ambil semua ketiga itu sebagai sampel. Begitu juga seterusnya. Itu single stage cluster. Tetapi kalau two stage cluster, dia ada dua cluster pemilihan. Contoh kalau tengok di slide sini, kita ada 5 perkumpulan, 5 kumpulan, tetapi kita hanya memilih kluster 1, bulan 1, bulan 4 dan bulan seterusnya. Tetapi contoh kita ambil kluster 1. Kalau single stage tadi, dia pilih semua ahli dalam tu. Maknanya semua ahli itu berpeluang memang menjadi sampel. Tetapi untuk two stage ni selected.
Maknanya kita pilih individu ataupun member sedalam group itu untuk menjadi sampel. Contoh kelas ke-1 dia ada 6 orang kan. Kita cuma memilih 3 je daripada 6 orang. Sekiranya ahli dia tu 6 orang lah. Tapi kalau kelas ke-4 contohnya dia ada 3 orang, di ahli tu kita memilih 1 saja. Itu ya. Bu Fauziah. Ya. Sepertinya harinya masih banyak ya Bu. Itulah. Hingga ini waktunya udah 30 menit lebih. Sementara untuk metode pengumpulan data selesai ya? Gimana? Saya cuba habiskan yang probability dulu boleh. Dalam berapa minit lagi Bapak? Saya cuba habiskan probability. Non-probability nanti mungkin pelajar-pelajar boleh baca dalam slide. Saya akan share. Saya minta maaf masa sangat. InsyaAllah mungkin kita akan boleh sharing lagi next event. So systematic random sampling. Sistem dia lebih kurang sama sebenarnya dengan simple random sampling. Simple random sampling macam saya kata tadi mudah nak pilih. Tetapi systematic random sampling ni dia dipilih secara sistematik. Maknanya kalau katakan yang simple tadi just kita take out, kita pilih saja kan. Tetapi sistem random sampling ni dia ada cara dia ada dia punya cara dia dikira secara sistematik. So dalam sistematik yang perlu dilakukan oleh oleh pengkaji, dia perlu tentukan nilai interval. Kan? So bagaimana untuk dapat nilai interval? Nilai interval tu maksud dia selang-sela. Saya tak tahu dalam bahasa Indonesia apa ya. Selang-sela di antara sampel 1 dengan sampel 2. So di tengah ada kan, jadi kita pakai interval kan, memerlukan katakan nilai interval ni adalah nilai K. So untuk dapatkan nilai K itu bagaimana? Jadi kita kena tahu jumlah population dan kita kena tahu jumlah sampel, jumlah sampel begitu. Jadi population kena bahagikan dengan nilai sampel, so kita akan dapat nilai interval. Kita bagi contoh yang mudah lah. Dalam slide ini kita memilih nilai interval 3, maknanya selang 3. Cuma saya nak remind para pelajar kan, kalau katakan kita ada senarai, contoh di sini populationnya 12 orang dan daripada 12 orang tu kita nak pilih 4 saja kot sebagai sampel kan. Jadi untuk memilih tu dia tidak semestinya kita bermula dengan nombor 1. Kemungkinan kita boleh bermula nombor 2 ataupun 3 kan, dia tergantung. Tetapi jangan sampai kalau kita pilih bermula dengan nombor 3, 4 dan kemudian kita tidak dapat jumlah sampel yang sebenar kan. Jadi katakanlah dalam kajian ini kita bermula dengan kita ambil nombor 2 sebagai sampel, kemudian untuk mengambil sampel yang seterusnya, so kita kena selang dia sebanyak 3. So 3, 4, 5, so sampel yang population yang kelima ini kita jadi sampel. Kemudian begitu juga untuk pilih sampel yang ketiga, so kita kena selang sebanyak 3. 6, 7, 8 itu kita pilih sebagai sampel. Contoh yang lain juga, saya bagi contoh, katakanlah kita nak pilih nak mengkaji tentang enterprise di Malaysia. Population dia ada 1,500, tapi kita nak perlukan 150 sahaja sampel. So bagaimana dengan cara kaedah ini kita nak tentukan nilai K. So nilai K tadi nilai interval kan. So nilai interval tadi macam saya kata tadi, kita kena tahu jumlah population 1,500, kita kena divide dengan jumlah sampel. So dia punya nilai interval tadi ataupun nilai itu adalah 10. So bila kita dah tahu nilai interval, kita bolehlah buat pemilihan sampel. So kalau kita dah bagi senarai kan daripada 1 hingga 1,500, kita tak nak mula yang nombor 1, kita boleh mulakan nombor 5 itu kita tarik sebagai sampel. So 5 itu untuk mendapatkan sampel yang kedua, sampel yang kedua kita kena campur 5 tambah 10 jadi 15. So nombor yang 15 itu menjadi sampel. So kita akan terus buat sehinggalah proses ini akan diteruskan sehinggalah kita mencapai jumlah sampel yang kita kendaki. Saya fikir saya stop mungkin sampai situ Pak Hedriana. InsyaAllah mungkin sebab masa sangat-sangat terhad ya. Jadi mungkin silakan saya pulangkan semula kepada Pak Hedri. Diam Kak, Umi mau nanya. Diam Kak. Di kamar dulu Kak, Umi mau nanya. Suaranya tidak dengar Pak Hedri. Terima kasih Bu Fauziah.
Kita mohon maaf Ibu karena ya seperti itu sangat terbatas, jadi tidak bisa semuanya materi kita sampaikan ya Bu ya. Oke, kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Saya persilakan. Ini sudah ada sebelumnya yang masuk di ini Bu, di chat, mungkin saya bacakan atau Ibu sudah baca di chat room. Cium, Ada tidak ke pertanyaan. saya. Jadi ini mohon izin bertanya dari Ibu Nanda Hidayati. Tadi sudah dipaparkan dan dicontohkan dalam pemilihan populasi yang contohnya misalnya 1.400, kemudian dibagi menjadi antara perempuan dan laki-laki menuju strata 1 dan strata 2. Pertanyaannya, apakah berbeda dalam kita menentukan dalam skripsi, tesis, dan disertasi? Jika berbeda, berapa minimal populasi dan sampel yang digunakan dalam disertasi? Terima kasih. Jadi mohon diringkaskan soalan dia. Saya tidak dapat grab dia punya Jadi soalan. pertanyaannya ini Bu, untuk menentukan minimal populasi, apakah di tingkat doktor, magister, dan sarjana itu ada batas minimalnya atau tidak, sama atau berbeda itu? Okey, sebenarnya bila kita buat satu kajian, dia tidak membezakan daripada segi jumlah sampel tu mungkin S1 jumlahnya minimumnya lain. Kemudian S2 je lain. Tidak. Semua itu adalah berdasarkan kita punya sampel teknik dan juga kita punya sample determination, iaitu penggiraan saiz sampel. Tetapi bila kita, ini sebenarnya nak tekankan sebenarnya Bapak pada slide yang seterusnya, tapi masih tidak sesuai kan. Tapi untuk saya rasa persoalan ini adalah berkaitan dengan sample size. Sample size. Jadi dia sebenarnya banyak pandangan-pandangan sekolah lah untuk menentukan sample size. Tapi sebenarnya yang paling penting kita kena tahu teknik pengiraan dia. Kita kena tahu kita menggunakan formula siapa. Kita nak menggunakan Cohen ataupun kita menggunakan G-Power ataupun KJN Morgan. Tetapi ada juga setengah dalam bidang sains sosial berpendapat untuk sebenarnya untuk kajian ni dia tidak membezakan diberikan tu S1, S2, S3, tetapi mungkin dibezakan sedikit berdasarkan kepada bidang kajian. Contohnya sampel size untuk kajian medical dia tidak sama dengan sampel size dalam bidang social science. Begitu. Itu saja bezanya. Tetapi ada scholar social science berpendapat untuk kajian survey, kajian survey dalam bidang sains sosial, minimum size dia adalah antara 30 hingga 5, bukan minimum, range sampel yang boleh orang kata yang cantik, yang orang kata cantik tu apa boleh digunakan adalah antara 30 hingga 500 sampel. Okay? Tapi selebih daripada itu, selain daripada itu, kalau kita kata sampai 600, 700, jadi kita punya dibimbangi kita punya dapatan ataupun administratif kita tidak cantik, atau finding kita panggil apa, dapatan kajian kita tidak berapa cantik lah, ataupun tidak signifikan ataupun berlaku. Yalah, maklum kan kita ambil sampel banyak, kemungkinan akan berlaku banyak kesilapan ataupun kesilapan teknik di dalam pemilihan sampel itu. Sebab itu dia mencadangkan, scholar sains sosial mencadangkan supaya sampel range dia di antara untuk sains sosial untuk 30 hingga 500. Lebih daripada itu kemungkinan akan berlakunya sampling error, terutama bagi data-data yang tidak homogen, yang tidak sama. Itu yang kita bimbang. Cuma mungkin menjawab Pak soalannya, jawapannya adakah menjawab? Ya baik, saya coba alih bahasakan. Bu Nanda bisa dengar kalau Bu Fauzia, Bu Nanda? Bisa. Terima kasih Pak Bu Dr. Fauzia. Terima kasih Pak Herdiana. Sudah jelas? Jelas. Terima kasih. Oke, sama. Dipahami ya Bu. Ya. Saya satu kesempatan lagi, mungkin ada yang mau bertanya silakan, bisa langsung atau melalui chat. Mungkin kalau katakan tidak ada masa Bapak, mungkin pelajar atau siapa saja boleh kat ruang chat box, saya cuba menjawab. Ya, baik. Kalau mungkin dia malu kan, ataupun masa terhad, saya akan cuba jawab. Ya, baik. Jadi bisa melalui chat ya Bu ya? Ya. Bu Salma hadir? Ya Bapak. Apakah
Masih ada waktu atau cukup untuk sesi saya? Tentunya cukup Bapak, karena kita akan melanjutkan ke sesi kedua di pukul 13 Bapak. Baik, kalau begitu saya mencoba sedikit meresumekan apa yang sudah disampaikan Ibu Fauzia ya. Jadi intinya bahwa pengambilan sampel itu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam proses penelitian. Karena jika salah dalam menentukan sampel, maka hasil penelitian dan kesimpulan juga salah. Penentuan sampel itu tergantung dari unit analisis. Ya. Hasil penelitian sampel digeneralisasikan untuk populasi. Penarikan sampel dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu metode penarikan sampel probability dan non-probability. Tekniknya untuk probability sampling antara lain adalah simple random sampling yang tadi dijelaskan cuma pakai bahasa Malaysia. Kalau saya terjemahkan itu kayak arisan Bu kalau di Indonesia, jadi gulung-gulung kertas, kasih nama, nanti yang keluar itu jadi sampelnya. Kemudian systematic sampling, cluster sampling, dan stratified sampling. Itu untuk teknik yang termasuk dalam probability sampling. Sedangkan untuk teknik yang masuk dalam non-probability sampling, tidak sempat dijelaskan, tapi tadi di gambarnya ada di awal, meliputi confidence sampling, judgment sampling, snowball sampling, dan quota sampling. Demikian Bapak Ibu yang dapat disampaikan. Saya haturkan terima kasih Ibu Fauzia. Bapak, terima kasih jadi moderator untuk saya hari ini. Siap Ibu. Nanti kita bisa berbagi, mungkin materinya juga bisa dibagikan. Nah, teman-teman, Bapak Ibu dosen, adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya, bisa disampaikan melalui chatroom ini. Baik, untuk itu dari kami, saya dan Bu Fauzia mungkin cukup sampai sini. Terima kasih Bu Fauzia, terima kasih buat latihan yang lainnya, dan saya kembalikan ke Ibu Salma. Silakan Bu Salma. Baik, terima kasih kepada Dr. Fauzia dan Bapak Dr. Herdiana. Dan saya juga mengucapkan terima kasih ke narasumber dan moderator di presentation session sesi pertama atas sharing ilmunya yang sangat luar biasa.